Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dapati faridah kesurat 8 bagian ke-10 kepada dah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Khilaf ulama pada muqallid. Khilaf ulama persalahan pandangan di kalangan ulama bersuci pada muqallid, pada hukum orang yang muqallid, orang yang hukum i'tikadnya tetapi mengikut perkataan orang lain tanpa ada dalil sendiri. Jadi di kalangan ulama bersuci berselisih pandangan, berkhilaf pada hukum orang yang muqallid. Telah khilaf ulama pada kufur muqallid yang tidak kufurnya, tidak kufur muqallid. Khilaf ulama, telah khilaf ulama pada kufur muqallid dan pada tidak kufur muqallid. Setengah pandangan mengatakan bahawa orang muqallid ini masih lagi dihukumkan kufur. Kata setengah pandangan orang muqallid tidak dihukumkan kufur, tetapi berdosa kerana tidak belajar sampai mengetahui dalil. Ini berkaitan dengan orang muqallid, kufur ataupun tidak kufur. Dia kufur satu, kafir satu. Kafir depan kita baca dengan kufrun, kufur. Kufrun asalnya kufrun, tapi apabila kita wakaf, kita berhenti, jadi roh kita baca dengan mati, mati bagi dia. Tapi per di tengah pun mati juga. Jadi dua mati, jadi ayat kita tersebut kuf. Jadi ayat tersebut, jadi per itu huruf bagi. Asalnya per itu bagi mati. Kufrun. Tapi bila kita berhenti, roh huruf ujung pun jadi baca dengan mati. Jadi per pun bagi mati. Dua huruf mati nak baca mana? Maka per di tengah tu berbagi. Asalnya mati dia tu berbagi. Berbagi ni disebutkan bukan ditulisan. Dan nak berbagi apa? Per ni bagi atas ke, bagi bawah ke, bagi depan. Tengok huruf sebelum per tu. Kaf bagi apa? Kaf bagi depan. Apa tu bagi depan? Kufur. Macam contoh dia lah, syukrun. Syukrun. Tapi bila kita berhenti roh, kita baca dengan mati. Jadi syuk. Ataupun kita kaf yang mati berbagi. Nak bagi apa? Tengok syuk sebelum bagi apa? Bagi depan. Kaf bagi depan, syukur. Sabrun. Sabrun. Bila kita berhenti roh, kita bagi mati, kita baca dia bagi mati, sabar. Ataupun kita perhidupkan per. Bagi apa? Tengok sebelum per, sab. Bagi apa? Bagi atas. Per bagi atas. Sabar. Bagaimana? Sabar. Syukur. Di sini kufur. Kufur. Kita baca dengan kufur. Kufur apa beza dengan kafir? Satu kafir, satu kufur. Dia kufur ni masdar. Kafir isim fa'il. Kufur ni diri kekafiran.
Kafir bukan. Kafir ni mana orang yang kufur. Bahasa Rumi kita ada tak? Kufur. K-U-F-U-R ada tak? Dalam bahasa Rumi kita, bahasa Melayu kita ada kufur. Dia ada kekufuran. Ada. Ada kekufuran. Kita sebut kekafiran. Gejala kufur. Gejala kufur. Berlakunya kekufuran. Kufur. Dia kufur ni, kalau kita ambil bahasa Arab, kufur ni diri lah, perkara. Perkataan kufur, perbuatan kufur, i'tiqad kufur. Orang ni pula kafir. Kenapa? Orang kufur percakapan dia. Orang yang perbuatan di perbuatan kufur. Orang yang akidah di akidah yang kufur. Itu kafir. Macam contoh ini, nifaq, munafik. Tapi nifaq ni dalam Rumi ada tidak tak tahulah. Tapi kalau orang berceramah dia biasa sebut ada ciri-ciri nifaq. Ada ciri-ciri nifaq. Nifaq ni kepura-puraan. Nifaq kepura-puraan. Dia menyembunyikan hakikat sebenar di dalam, dia menzahirkan keluar comel. Itu nifaq. Orang yang ada sifat nifaq ni, orang tu dipanggil munafik. Ini juga lah macam Islam. Orangnya Muslim. Iman, orangnya mukmin. Ihsan, orangnya muhsin. Kufur, orangnya kafir. Nifaq, orangnya munafik. Riddah, orangnya murtad. Riddah, Rumi pun tak tahu lah ada tak. Ada tak disebut riddah dalam bahasa Rumi ada. Gejala riddah ada. Aja tengok riddah dia tengok. Bagi gejala murtad, bukan gejala riddah. Dia riddah. Orang yang ada sifat riddah dipanggil murtad. Kenapa murtad? Orang yang riddah daripada agama. Dia masdar dari isim fa'il. Riddah, murtad. Nifaq, munafik. Kufur, kafir. Ada kata dia. Jadi sini dia nyekam peroni kufur. Tapi kita kalau sebut kufur, kufur ni kita dengar jadi apa sebut kufur, kafir. Kita cerita asal bahasa Arab. Tapi bahasa Melayu kita kepandang ke mana pun. Dari segi juga, kalau bahasa Melayu kita sebut seumpama tu, dah faham dah lah. Walaupun dari segi asukan segi bahasa Arab tak tu, tapi dah bahasa Melayu menggunakan sebutan seumpama tu, kita tak faham dah. Kita cakap Melayu, kita guna bahasa Melayu, tapi dah betul tu sebut gitu. Sebab sebut gitu kalau bahasa Arab mana lain, kita bukan bercakap Arab, kita bercakap Melayu. Kalau perkataan Melayu sebut seumpama itu, kita pakai lah. Ini sebagai contoh je ni. Ini kadang-kadang biasa orang duduk main, duduk bahas. Muhrim. Biasa tak? Muhrim. Muhrim ni orang yang hari itu. Dia letak muhrim. Bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, muhrim ni orang yang tahu. Itu bahasa Arab. Kita tidak cakap Arab, kita cakap Melayu. Dan kalau orang yang haram nikah ni bahasa Arab sebut apa? Mahram. Mahram, orang yang haram nikah.
Haji umrah tu kalau muhrim. Tapi kita bahasa Melayunya, orang yang haram nikah tak patah sembahyang masih orang sebut muhrim. Dah, muhrim salah tu, muhrim orang ihram tu, muhrim bahasa Arab. Saya sekarang ni cakap Melayu. Gimana? Kita cakap Arab. Tak cakap Arab salah kan? Muhrim orang yang haram nikah. Cakap Arab salah kan? Jadi kita cakap apa? Cakap Arab, cakap Melayu. Cakap Melayu. Salah apanya? Jadi kalau Melayu sebut muhrim, bahasa orang Arab cakap mahram. Itu bahasa lain-lain. Ke mana? Kalau kita ikut cakap Melayu, kita ikut cakap Melayu lah. Tapi timbul pula selaginya sumbang mahram. Apa sumbang mahram? Ke mana? Bukan sumbang mahram. Kenapa dia sebut sumbang muhrim? Muhrim asalnya. Kemudian berlaku antara muhrim ni dipanggil sumbang mahram. Ke mana? Kan gitu? Kenapa dia sebut sumbang muhrim? Dia sebut sumbang muhrim. Sumbang mahram kan? Apa sebut sumbang mahram? Itu tanya Dewan Basir lah. Tanya Dewan Basir. Kenapa muhrim? Dia berlaku di antara orang muhrim ni disebut dengan sumbang mahram. Itu tanya ahli bahasa. Tapi nak cerita itu bahasa Melayu. Macam gini lah, kita sebut tawakal. Tawakal. Bahasa Arab tak betul tawakal. Pasal kita sebut tawakul. Masdar. Tawakal ni fi'il madhi. Tawakal telah berserah diri. Tawakul diri penyerahan dia. Tawakul masdar diri penyerahan hati kita dengan Allah. Itu tawakul. Kalau tawakal, tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Tawakal makna telah menyerah diri kepada Allah. Kita tak mau cerita telah tu, kita nak cerita diri penyerahan hati kita dengan Allah. Apa ni sebut dia? Tawakkul. Tapi bila sebut tawakkul ni kita bunyi pelik sebab kita sebut dengan tawakal. Tak apa lah. Bahasa Arab sebut bahasa Melayu sebut tawakal. Bahasa Arab sebut tawakul. Bahasa lain-lain. Tak faham? Tak faham bab bahasa ni. Ke mana? Jadi kalau kita sebut kufur tu tak faham, kena sebut kafir, kafir lah. Tapi di sini oleh kerana kita tak Jawi, dia je dengan kafirah, nak baca kafir tak boleh, kena baca kufur. Kafir ni orang yang kufur. Kufur ni sifat tu, diri perkara tu. Orang mukallid ni guana hukum dia kufur. Kalau kufur makna orang mukallid ni kafir. Gitu. Sebab apa? Sebab hukum orang mukallid adalah kufur. Jadi orang yang ni dihukumkan kufur, orang tu dia panggil kafir. Gitu je. Ini dari segi bahasa, ni dari segi luar. Selit sikit tau. Jadi telah khilaf ulama pada kufur mukallid dan tidak kufur. Mana berbeza pandangan di kalangan ulama-ulama usuluddin. Orang ni pegangan dia kukuh. Kepercayaan dia putus Allah ada, Allah kuasa. Makna kukuh di akidah dia ni Allah ada, Allah kuasa. Dan pegangan Allah ada, Allah kuasa tu pula sebenar, muafakat dengan sebenar. Tiba-tiba dia pegang kejap Allah ada, Allah kuasa. Mana dalih? Mu ambil mana duk pegang kukuh Allah ada, Allah kuasa tu? Allah tak boleh tak boleh nak tengok. Dan nak tengok Allah ni. Yang jadi pegang kukuh di akidah Allah ada tu, ambil mana? Mana dalil dia? Mana tandaan dia? Yang duk pegang kukuh Allah ada, Allah kuasa ni. Mu ayah duk royak gitu belaka. Lepas tu orang-orang pun pakat cakap Tuhan ada belaka.
Lepas tu saya pun pakai turu orang je lah. Dah kata ada. Saya pun percaya sepenuhnya. Putus di hati saya ni Tuhan ada. Ambilan mana? Ambil buah cakap lah. Mak ayah royak contohnya. Mana apa tu? Tak ada dalil sendiri. Ini panggil orang muqallid. Macam mana? Khilaf ulama. Sama ada kufur ataupun tidak kufur. Kalau tidak kufur sekalipun dosa. Jadi khilaf ulama. Dia nak kena wajib kita berdalil sendiri dalam bab pegangan. Dalam bab pegangan tidak boleh turut orang semata-mata. La tuqallidu fi dinikum. Jangan kamu turut orang pada agama kamu. Mana apa ni? Pada usul agama. Pada tapak agama. Jangan turut orang. Biar kita ada dalil kita. Kita ada tandaan kita sendiri bagi tiap-tiap satu akidah kita. La tuqallidu fi dinikum, Nabi kata. Jangan kamu taklid, jangan kamu turut orang pada perkara agama, yakni pada perkara usul agama, tapak agama, pada perkara akidah. Jangan duk turut orang, kita kena ada dalil sendiri. Adapun dalam bab porong agama, cabang agama, bab hukum hakam fiqh, tu tak diwajibkan kita ada dalil sendiri. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tahulah orang, kamu tanyalah mereka yang ahli zikir, orang yang mengetahui. Jikalau kamu tidak mengetahuinya, sudah. Apa hukum ni, wajib ke sunat? Apa hukum ni, sah ke batal? Tanya. Lepas tu dalilnya tidak diwajibkan kepada kita dalam bab porong agama, dalam bab cabang agama, iaitu dalam bab fiqh. Tak wajib berdalil. Tapi kalau kita mengaji lebih tinggi, kita akan jumpa dalil lah. Tapi kalau kita mengaji pekat kita ni, wajib tak berdalil dalam bab hukum hakam porong agama, cabang agama, hukum hakam fiqh, tak wajib. Bah usuluddin je wajib berdalil sendiri. Tak boleh turut orang semata-mata. Cuma sekarang ni je kita mengaji ni, biarlah orang mengajar ni kena datangkan qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangkan dalil hadis, datangkan dalil ayat Quran. Jangan hanya cerita wajib, sunat, sah, batal. Jangan duk sebut gitu saja. Kena datangkan dalil. Kemudian kita yang belajar ni pula kena tanya dalil dengan orang mengajar tu. Sekarang ni bab porong agama, bab akidah tak tekan mana pun. Bukan kata bab dalil, bab akidah tu sendiri pun tak tekan mana, sama telah bab dalil. Tiba-tiba dalam bab porong agama, mesti pastikan kena ada dalil. Kita ni dalam bab porong agama ni kita muqallid je, turut ulama gitu je. Label kita ni turut ulama gitu je. Dia suruh orang mengajar tu datangkan dalil. Bukan semua mengajar mampu datangkan dalil. Faham tak? Bukan semua mengajar tu mampu datangkan dalil. Dok ingat-ingatlahnya dalil tu ada belaka dalam kitab, tapi dok ngapalah. Contohnya takbiratul ihram wajib rukun solat, dalilnya kalau ada kitab depan tu boleh bacalah hadisnya. Iza kumta ila solat fakabbir, maka hendaklah kamu takbir. Contohnya. Lepas tu qiyam pula rukun solat, apa dalilnya? Kena mari hadis lah. Nak ingat ke mana? Fatihah pula ruku, mana dalil dia? La salata. Ini illa salata. Mana? Tak mari. Tak mari nak ada dalil. Hadis Nabi SAW. La salata illa bi ummil Quran tu dalam hadis tu. Atau kama qala. Lepas tu rakaat. Apa dalil dia? Summarka.
Sumarka. Lepas tu apa lagi hadis tu? Di hadis masih usalatah, hadis khalaq bin Rafi'. Dalam hadis tu penuh dengan dalil. Sumarka, maka hendaklah kamu rokok. Dalam hadis itu memang ada dalil belaka. Agama kita duduk semayang rukun 13 ni. Ada tak dalil? Ada sirah dalil niat. Innamal a'malu binniyat. Tu sirah. Kau tu tak ada juga. Tak ada juga tu. Itu label kita mukolik turuk je. Itu bab orang agama. Bab orang agama. Gitu je lah kitanya. Tapi kalau kita ngaji sampai ingat dalil, lagi comel. Lepas tu kita nak tanya orang ngajar pula. Orang ngajar ni kadang-kadang dalil tu ada dalam kitab masing-masing. Mereka pun tak ngapa. Yang kadang-kadang mereka mengajar sebut dalil tu kerana depan mereka ada kitab. Dia mengajar bab semayang. Walaupun dibaca kitab kecil-kecil je contohnya. Kitab jari kecil-kecil. Tapi dengan dia tu ada kitab kitab Arab. Jadi dia pun sebut dalil. Sabdaan Nabi SAW. Dia bukan ingat pun. Dia tengok dalam kitab depan dia. Kita dalam kitab kecil tak ada lah. Dia ada. Kita bukan kata, ustaz ni ingat hadis tiap-tiap rukun solat. Tu depan dia ada kitabnya. Bukan ingat hadis pun. Itu obat orang agama. Ni kadang-kadang suruh tanya. Orang main mengajar, tanya. Disebut kata wajib rukun. Apa dalil? Dia kata sunat, apa dalil? Siang orang ngajar tu. Orang ngajar tu pun kodoh mukolik juga. Turuk-turuk gitu je. Nak ngaji dalil, buka kitab-kitab solat. Buka kitab hadis pekoh tu. Contohnya. Dalam tu ada dalil belaka lah. Lepas tu kena ngaji kitab lain pula. Tapi untuk kita ni, pekat kita ni, mukolik tak apa dah dalam bab orang agama. Turut hukum hakam dalam kitab pun tak apa dah. Ni kita bukan kata dalil. Hukum pun tak tahu. Banyak tak tahu lagi hukumnya. Banyak tak tahu hukum. Lepas tu nak tanya dalil pun. Saya pernah pergi tazkirah je. Dia makan hak pesen saat ni lah. Dia terpengaruh macam saat ni. Jadi saya tazkirah sikit. Dia pun ustaz di tempat kita, surah kita ni, kita tak main pesen lama. Sedap hidup depan kali. Kita tak main pesen lama ustaz. Pesen ustaz-ustaz dulu kita tak main. Pesen lama, pesen ustaz-ustaz dulu. Dia hanya sebut wajib sunat. Wajib sunat. Sah batal. Sah batal. Mana dalil kata wajib? Mana dalil kata sunat? Mana dalil kata sah? Mana dalil kata batal? Tak ada. Kita sekarang tak main dah pesen tu. Ustaz mari surah kita, kalau kata wajib, mari serta dengan dalil. Kalau kata sunat, serta dengan dalil. Kalau kata sah, serta dengan dalil. Kalau kata batal, serta dengan dalil. Dia sound depan-depan. Kalau tak ada dalil, kita mau bakar. Kita tak mau amal kalau tak ada dalil. Kita nak amal, kita nak dalil. Amalan kita nak ada dalil. Kelak. Kata bukan baca kitab pun pergi, hanya tazkirah je. Bukan baca kitab pun. Kalau tak ada dalil, kita tak faham dia kata. Susah juga tu kalau ditanya dalil. Bukannya kita nak ingat sangat dalil dia. Jadi kalau tak ada royak kata wajib je, royak hukum je, tak royak dalil tak mau pakai. Tak mau pakai kalau tak ada dalil. Kita nak berdalil belakang, baru kita nak pakai. Saya pun tanya balik dia. Dah gini je. Kuliah maghrib. Saat ni semai maghrib 3 rakaat kan? 3 rakaat. Mana dalil? Mana dalil? Hak kata maghrib 3 rakaat. Tak ada dalil tak Muhammad. Yang awak amal maghrib 3 rakaat, mana dalil? Kalau tanya saya tak ada jawab. Dalil di mana? Hak awak ada maghrib 3 rakaat ni. Apa dalil? Kebir. Nanti isyak kita nak semai isyak 4 rakaat tu. Mana dalil? Lepas tu sebut pula takbir atau ihram, rukun, mana dalil? Atau kita ingat hadis dia. Fatihah, mana dalil? Sehabuk tak boleh jawab. Lepas tu kata tak ada dalil tak Muhammad.
Batasnya tak bunyi dah. Tak akak dah muka. Ni nyakit orang panggil. Panggil jenis gong. Jenis gong. Nak dalil ngaji kita besar-besar, semuanya bersertakan dengan dalil. Kalau kita buka pekoh 4 mazhab, semua mari dalil belaka. Mazhab Syafi'i berpandangan seumpama ni, mana hadis dia? Mazhab lain berpandangan seumpama ni, mana hadis dia? Ada dalil belaka? Itu dalam kitab besar. Memang ada dalil belaka. Kalau buka kitab Bulughul Maram contohnya, didatangkan ni bab pekoh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kitab Bulughul Maram ni, kalau bab batal wudu didatangkan 2 hadis. Hadis yang kata batal pun didatangkan, hadis yang kata tak batal pun didatangkan. Hadis Busrah mengatakan bahawa Nabi bersabda, man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang sentuh kemaluan maka dia hendaklah berwudu. Mana? Dalil bahawa wudu batal. Hadis yang lain pula, bila ditanya Nabi berkaitan dengan sentuh kemaluan, Nabi pun jawab, hal hiya illa qit'atun minka. Tidak adalah kemaluan melainkan satu potong anggota daripada engkau. Macam apalah, macam lutut lah juga kemaluan ni. Kalau pegang apa batal ada wudu. Dak. Kalau pegang lutut batal ada wudu. Dak. Pegang keluar dak batal juga. Hadis sahih belaka dua-dua. Itu nak pergi ke dalil. Tapi mazhab Syafi'i pakai hadis yang kata batal, mazhab Hanafi pakai hadis yang kata tak batal. Sentuh kemaluan tak batal. Itu mazhab Hanafi. Hadis sahih belaka tu. Dan satu kitab kalau nak ngaji bab dalil. Kalau kita orang baru-baru nak ngaji ni, peninglah jawapan dia. Kedua-dua hadis sahih. Mana hadis yang dahulu, mana hadis yang kemudian. Kalau tahu mana hadis yang dahulu, mana hadis yang kemudian, hadis yang kemudian membatalkan hukum hadis yang dahulu. Dia gitu. Tapi tak tahu mana dahulu, mana kemudian. Maka kenapa Imam mazhab Hanafi pakai hadis yang kata batal? Sebab sahabat lelaki yang riwayat. Kenapa mazhab Syafi'i pakai hadis yang kata kenapa mazhab Hanafi pakai hadis kata tak batal? Sebab hadis tu sahabat lelaki yang riwayat. Hadis yang kata batal tu Busrah yang riwayat, sahabat perempuan. Jadi ambil sahabat lelaki lah. Bagi Imam Syafi'i pula, walaupun Busrah tu sahabat perempuan, tapi sahabiyah, sahabat lelaki puan sama tarah je. Kemudian Imam Syafi'i kita pakai hadis Busrah kerana ramai ulama yang meriwayatkan hadis ni. Itu ijtihad masing-masing. Tu dalil. Hak kata batal wuduk sentuh kemaluan pun berserta dengan dalil. Hak kata tak batal pun berserta dengan dalil. Ni dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita kan kalau kita baru nak ngaji, pada pening gitu je lah. Dan kita ngaji lama tu, kita ngaji kitab besar, jumpalah tu pula. Kan? Cuma kalau kita tahu juga dalil-dalil dalam bab fiqh ni, kita taklah macam mengapa dengar jadi pelik. Kalau kita tengok orang buat pun kita tak akan jadi pelik. Sebab kalau kita tahu dalilnya macam mana. Ini sebagai contoh. Kita pergi pada fiqh sikit hari ni. Sebagai contoh. Sekarang ni biasa jumpa orang yang dia bangkit daripada sujud, dia berdiri, dia tekan dengan belakang tangan. Biasa nampak tak? Dia belakang dengan ni. Dia tekan dengan belakang tangan sebelum dia bangun berdiri pada rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat keempat. Dia tekan dengan belakang tangan. Bisa tengok tak? Bisa tengok? Kita tekan dengan tapak tangan. Dia tekan dengan belakang tangan. Bukan orang puan. Orang puan dia tak tengok orang. Orang puan tak nampak. Tak nampak tangan. Orang puan tak ada tangan dia. Di baju saja je, tangan tak ada. Tak nampak tangan. Tekan gini ke tekan gini. Kita lelaki biasa nampak tak tekan gitu. Itu mazhab Maliki. Itu mazhab Maliki. Jumhur mazhab tekan dengan tapak tangan. Lepas tu dua-dua Nabi buat. Tekan dengan tapak pun Nabi buat, tekan dengan belakang tangan pun Nabi buat. Tapi kenapa mazhab Maliki pakai hak tekan dengan belakang tangan? Sebab tu Nabi buat kemudian. Hak Nabi tekan dengan tapak tangan ni Nabi buat sebelum tu, awal-awalnya.
Kemudian Nabi buat dengan belakang tangan. Maka hak kemudian membatalkan hukum hak dahulu. Gitulah sepatutnya. Dan kemudian Nabi tekan dengan belakang tangan kan. Sebelum tu Nabi tekan dengan tapak tangan. Jadi apabila kemudian Nabi tukar pada tekan dengan belakang tangan, maka tekan dengan tapak ni jadilah tak ada lah tu. Pakai hak ni pula. Sebab tu Nabi buat kemudian. Ni dalil pekok. Kalau tahu dalil kita tengok budak. Jadi kita faham. Mana kalau dalam bab orang agama pekok berdalil memang comel lah. Tapi kita siapa level dia lah, siapa tahap dia. Kalau kita mula-mula ni tak apalah. Tapi tauhid dia kena berdalil daripada awal lagi dah. Sebab ini usuluddin. Kemudian kenapa mazhab Syafi'i dan jumhur mazhab yang lain masih lagi pakai dengan tapak tangan, walaupun Nabi kemudian sudah bertukar dengan belakang tangan. Nabi tukar dengan belakang tangan pada masa tu Nabi tak berapa kuat dah. Nabi uzur dah masa tu. Nabi tak apa kuat dah. Yang akhir sekali Nabi sakit 12 hari dan Nabi wafat. Jadi akhir kemudian tu Nabi dah kurang dah kekuatan Nabinya, maka Nabi nak tekan gini tak kuat dah, Nabi tekan dengan belakang tangan. Jadi oleh kerana masa Nabi tekan gini tu masa kuat, Nabi tekan gini masa Nabi tak apa kuat dah, maka tak tukarlah hukumnya. Walaupun hak gini Nabi buat kemudian tekan belakang tangan. Sebab apa? Sebab masa tu Nabi tak apa kuat dah. Jadi kita pun sama. Kalau kita ni kuat, sehat, tekan dengan tapak tangan. Kalau kita tekan tapak tangan tak naik lagi sebab kita dah puasa dok ni, kita tekan dengan belakang tangan. Mazhab Maliki dok, ambil akidian dia. Hak kemudian belakang tangan lah. Walaupun kita sehat sekalipun. Itu mazhab Maliki. Gitu je lah. Cuma yang kitanya masa tekan je, masa nak bangun je tekan dengan belakang tangan. Mazhab Maliki bukan bangun saja tekan belakang tangan. Mazhab Maliki mula daripada i'tidal, nak turun sujud, kena letak tangan dulu baru letak lutut latar. Tu mazhab Maliki. Kita perasan tak? Kita daripada i'tidal turun sujud, kita letak tangan dulu ke lutut dulu? Kita letak lutut dulu. Kemudian kita pun letak tangan. Kemudian kita pun letak dahi dan hidung serentak. Kan gitu? Dahi dan hidung serentak. Tapi mula-mula kita letak di latar adalah lutut. Dua belah lutut tu. Tubuh kita lah. Letak lutut dulu, kita pun letak tangan. Mazhab Maliki tidak. Sebab Nabi pada awalnya Nabi turun i'tidal ke sujud, Nabi letak lutut dulu, kemudian Nabi letak tangan. Tapi kemudian tu Nabi turun tu lutut dah letak di latar, Nabi letak tangan dulu. Kemudian barulah Nabi letak lutut di latar. Jadi mazhab Maliki kata kena turun tangan dulu baru letak lutut di latar. Mazhab Syafi'i kita dak. Walaupun Nabi buat kemudian dengan turun tangan dulu, masa tu Nabi dak apa sihat. Bila Nabi dak apa sihat ni, nak turun lutut dulu, boleh jatuh kita. Kan tak? Orang tak apa sihat. Ataupun orang gemuk contohnya, orang gemuk. Apa tak panggil gemuk dah, dia panggil berisi. Orang berisi. Kalau diturun lutut dulu, kalau rumah tu latar papang, berdegar bunyi. Kan tak? Dia gemuk, lepas tu daripada i'tidal dia turun tu dia letak lutut dulu memang dengar bunyi latar. Jadi dia kena turun tu letak tubuh, lepas tu letak lutut sela-sela. Dan Nabi buat gitu kemudian. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan masa tu Nabi tak berapa kuat dah. Jadi Nabi turun i'tidal sujud, Nabi letak tangan dulu. Kita mazhab Syafi'i dak, turun lutut dulu, melainkan kalau kita tak sihat, turun tangan dulu. Tu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i Maliki yang berkaitan dengan turun tu. Sama dengan tekan ni lah. Kemudian masa turun tu letak tangan dulu. Baru letak lutut. Ketika nak bangkit daripada sujud pada berdiri, daripada sujud yang kedua kepada berdiri. Kita bangkitnya, kita angkat tangan dulu. Dan kita angkat lutut daripada latar, bukan gitu. Mazhab Maliki tak. Tangan jangan angkat lagi, angkat lutut dulu, mana angkat tubuh dulu, lepas tu barulah angkat tangan. Tu. Jadi turun daripada i'tidal mazhab Maliki, letak tangan dulu, barulah letak lutut.
Nak bangkit pada berdiri lepas dia sujud yang kedua, angkat lutut dulu, angkat tubuh dulu, tangan duduk latar lagi. Itu mazhab Maliki. Kemudian tekannya, tekan dengan belakang tangan. Hak tu hak Nabi buat kemudian ketika Nabi dah bersihat dah. Tapi hak tu dia pakai mazhab Maliki walaupun kita sihat sekalipun. Jadi kalau nak pakai mazhab Maliki, bukan tekan belakang tangan sahaja. Daripada i'tidal terus sujud, letak tangan dulu baru letak lutut. Nak bangkit dulu sujud pada berdiri, angkat lutut, angkat tubuh dulu baru angkat tangan, tekan dengan belakang tangan. Itu mazhab Maliki sungguh. Ni dak. Daripada i'tidal turun sujud, letak lutut dulu. Mazhab Syafi'i. Bangkit daripada sujud pada berdiri, angkat tangan dulu baru angkat lutut. Mazhab Syafi'i. Lepas tu tekan dengan belakang tangan. Mazhab Maliki pula dia. Panggil apa ni? Ni panggil turut tak ada dalih. Tak ada dalih kita faham. Oh begitu. Hak timbul berbeza pandangan ulama. Mana kalau ada dalih comel lah. Hak jenis hak jadi masalah, hak jadi turut-turut. Yalah kita pun bukan kata molek sangat, main duk turut gitu je, dalih tak ada. Tapi padang. Ni sebab porong agama memada dah kepada kita. Kalau kita boleh ngaji lebih lagi serta tahu dalil, lagi comel. Sebab tu ngaji belajar ni takkan selesai. Kita mula belajar nak tahu hukum dulunya. Kemudian lama kita buku kitab besar pula, bila tak tahulah tu. Ni hak ngaji betul benar lah. Sebab tu kalau kata kena datangkan dalil, tengok tempat pula. Kemudian tengok pula keupayaan orang yang mengajar. Kemudian tengok pula ni label kita orang belajar. Gitu jelah. Ni kadang-kadang pergi jumpa tu guru, tanya masalah, tu guru pun jawab. Tu guru, kita tak ambil mari ni nak tunggu jawab-jawab je, kita nak suruh tunjuk kitab. Kitab mana? Tu guru pun ambil kitab, tunjuk ke dia, ni kitab ni. Dari mari jumpa pergi mau tu guru, pernah kuasa berlaku di Pondok Kerandang. Jadi dia jumpa tu guru, dia pun tanya hukum, tu guru ayat hukum. Ayat beritahu mulut gitu je lah. Saya nak kitab. Jangan beritahu hukum gitu. Mana kitab? Tu guru pun ambil kitab. Tu guru pun belek biar kena dengan muka surat lalu dah. Tu guru tolong cari muka surat. Tu guru pun beri. Tengok kitab. Dia pun ambil. Ni tu kitab Arab ni, saya dapat nak baca ni, tu guru baca ni. Oh, mu nak tahu dalil orang wikit. Mu nak kitab orang wikit kitab, so tu guru baca pula. Tu guru baca. Kalau tu guru baca betul salah, mu tak tahu mana. Dah mu nak dalil sangat nak kitab. Tu guru kitab, muka surat dah. Bukan suruh cari diri, muka surat. Cuma suruh baca diri je. Saya tak nak baca ni, tu guru bacalah pula. Jadi tu kata kalau saya baca, kalau baca kok salah dia tahu dah. Nak sahih kitab baca diri lah. Dia panggil apa ni? Jenis gong orang panggil. Allah, tu guru ayat hukum padang lah. Nak tengok kitab, kitab lepas tu tak nak baca, so tu guru pula baca. Tu bab orang agama kau tu je kita. Tak bab cabang agama. Ni bab usuluddin. Bab i'tiqad. Kejap-kejap pun kena ada setangga lagi. Kena ada selapis lagi. Berdalil sendiri. Ni dalam bab usuluddin. Walaha hak kita pegang Allah ada tu sebenar. Kita pegang ni kukuh sebenar pula. Tak cukup dalam bab usuluddin ni, kena ada dalil. Ni nak ceritanya usuluddin, bab tapak agama. Kita faham molek dah, kita kejap dah di akidah. Sebenar hak kita duk percaya tu, kita duk pegang, kena ada setangga lagi, kena ada selapis lagi. Apa dalil? Jangan tunggu orang dalam bab ni. Walaupun orang yang terturut tu sealim-alim orang sekalipun. Sealim-alim orang sekalipun. Sebab alim macam mana orang sekalipun, tak mustahil kemudian Tuhan tarik taufik dan hidayah. Tak mustahil Tuhan tarik taufik dan hidayah. Akhirnya orang alim besar ni diajar Tuhan tak ada misalnya, tapi tak pernah jumpa ni. Mustahil ke tak berlaku seumpama tu? Tak mustahil, dia manusia. Jadi kita duduk pegang Tuhan ada, gantung atas dia.
Pakai dia semata-mata. Dalil tak ada. Tiba-tiba dia umum kemudian, hak saya ajar dulu Tuhan ada tu salah. Tuhan tak ada. Oh, dah tak ada. Saya pakai awak, pakai tak ada retek tak kebahaya gitu. Walaupun tak pernah jumpa hak jenis pesening. Tapi tak mustahil. Ini bab pegangan. Kalau itu turut orang tu balik. Mana pegangan kita? Ini usuluddin ni. Memang pegang kita kukuh. Kukuh pun kalau kita gantung atas dia. Kalau dia kata sebaliknya kemudian, tak kita bermasalah pula. Tapi kalau kita takutnya ketika kita nak mati. Kalau tu kita takut. Syaitan akan datang merupa orang yang kita duk gantung. Tok guru ke, mak ayah kita ke, syaitan main merupa dia. Bukan tok guru kita, bukan mak ayah kita, syaitan main merupa. Tuhan tak ada awang dah tak ada, bukan tak ada retek. Ni paling takut sekali dekat nak mati. Tu. Syaitan akan main merupa dengan orang yang kita turut semata-mata dia dalam bab pegangan. Sebab tu pegangan dia kena ada dalil sendiri. Kita nak mati, mari siapa sekalipun duduk nak rosakkan kepercayaan kita, nak rosakkan akidah kita. Dia mari rupa orang tu, kita bukan pakai dia, kita ada dalil itu sendiri. Mari rupa mana pun kita tak turut dah. Sebab akidah kita yang kukuh tu berserta dengan dalil kita sendiri. Tu yang tenang. Jadi bab pegangan kejak satu, berdalil satu. Ni orang hak tak berdalil. Jadi khilaf ulama pada kufur muqallid dan tidak kufur. Dina orang laginya, maka kaul yang sahih, kaul yang kuat dalil bahawasanya muqallid itu mukmin. Muqallid itu mukmin. Pegangan dia sah. Dia tak jatuh kufur. Dia mukmin, iman dia sah. Sebab apa iman dia sah? Dah dia pegang kejak Tuhan ada kan? Tuhan kuasa. Kemudian dia pegang kejak Tuhan ada, Tuhan kuasa tu kan betul tu kan? Sahlah iman dia. Mukminlah dianya. Sah iman dia. Serta berdosa. Iman sah tapi berdosa. Berdosa ni sebab apa berdosa ni? Dah kata sah iman, mukmin, tak kafir. Tapi kenapa pula jadi berdosa pulaknya? Berdosa sebab ia tidak belajar dan tidak fikir bicara. Dah tak belajar. Setakat belajar Tuhan ada. Tak belajar naik setengah lagi dalil Tuhan ada ni, ada langit ada bumi. Dosa kerana tak belajar tu. Dan tidak fikir bicara. Tidak fikir di akal kita ni. Fikir etek. Kalulah Tuhan tak ada. Kalulah Tuhan tak ada. Nak mari mana langit bumi ni? Ni langit bumi ada ni. Langit pula tak ada tiang lah. Mari mana ada ni? Mesti kena ada Tuhan. Tuhan pula mesti kuasa. Tu je sikitnya. Tak heran langsung. Belajar pun tak. Fikir bicara pun tak. Tapi mengaku putus di hati Tuhan ada. Orang royak kita pakai orang tu. Jadi setakat orang royak Tuhan ada je. Lepas tu belajar tak Tuhan ada tu dan lega apa? Tak belajar. Berdosa sekih tu. Dosa kerana tak belajar. Bila berdosa ni? Bila berdosa? Saya ada buat catatan waktu guru kata, selagi tak belajar, maka kedatangan dosa pada tiap-tiap lahzah. Saya ngaji.
Selagi tak belajar, duk mukoli turut orang mata-mata nampak pegangan, maka kedatangan dosa, malaikat catat dosa pada tiap-tiap lahzah, tiap-tiap napah, tiap-tiap saat. Tiap-tiap saat malaikat akan catat dosa. Dosa ke apa ni? Dosa kerana tak belajar, naik setangga lagi. Apakah dalil kita duk pegang kejap, tahu dah Tuhan ada ni. Arti dah tu Tuhan ada dah tu. Belajar dah Tuhan ada tu. Tapi nak sikit lagi. Belajar ke apakah dalil Tuhan ada? Belajar sikit lagi. Tak belajar Dia setakat belajar Tuhan ada je. Dalil Tuhan ada tak belajar. Salah betul. Sebab apa? Wajib fardu ain dia belajar sampai peringkat kena tahu dalil. Tapi tak belajar dalil, dia setakat belajar Tuhan ada, Tuhan kuasa. Dia pun pegang kejap dia akidah, Tuhan ada, Tuhan kuasa. Sah iman dia. Tapi belajar bukti setakat tu je. Dalil tak belajar, maka berdosa dia kerana tak belajar tu. Ni kalau berdosa, malaikat catat setiap saat, setiap lahzah. Lepas tu macam mana kita dekat nak mati? Dah lah syaitan main merupa balik dengan orang yang kita turut tu. Ni takut tak tahan kita ni. Ni dibimbangi. Sebab perkiraan kitanya sama ada orang yang bertuah, orang yang bahagia ahli syurga, ataupun sebaliknya orang yang celaka ahli neraka adalah di khatimah tu, di kesudahan. Kesudahan ada dua kan? Husnul khatimah, su'ul khatimah. Bahasa Arab ni, tapi tahu makna dah. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tahu tak mana? Tahu mana? Kalau tak tahu makna pun, tak tahu makna secara harfi cara satu-satu pun, kita tahu makna cara kasar. Cara kasar tahu tak? Kita minta supaya Allah Ta'ala sudahi kita, akhiri kita dengan kesudahan yang baik. Dan Allah Ta'ala tidak akhiri kita, sudahi kita dengan kesudahan yang buruk, yang jahat. Apa dia kesudahan yang baik? Husnul khatimah. Kata Imam Asy'ari, husnul khatimah adalah al-maut alal iman. Mati dalam keadaan iman tu selamat. Sebaliknya su'ul khatimah, kesudahan adalah al-maut ni mati dalam kufur. Ini apabila duk berdosa, iman jadi lemah, dekat nak mati, syaitan main merupa pula orang yang kita duk turut tadi, tugu kita ke, mak ayah kita ke, balik ketika tu waliyazabillah, su'ul khatimah, mati kufur, kekal neraka selama-lamanya. Hak tu dia husnul khatimah, su'ul khatimah. Hak zahir ni mudah-mudahan je. Mudah-mudahan dia mati dengan akhir kalam la ilaha illallah. Mati pula, mati dalam keadaan sembahyang bang tak tinggal. Mati pula malam Jumaat, hari Jumaat. Mati pula di tanah haram Mekah ketika mengerjakan haji. Mudah-mudahan kesudahan yang baik. Tapi bergantung pada iman masing-masing. Kalau tak ada iman, mati di Mekah ke, mati di Madinah ke, hidup bersama dengan Nabi SAW macam puak munafik tu ke, kekal neraka selama-lamanya. Memang ada kelebihan, dan kita disunatkan niat di hati, biarlah Tuhan ambil ni, Tuhan matikan kita di tempat yang mulia seumpama tu. Tapi kiraan sebenarnya adalah iman masing-masing. Iman masing-masing. Mana kalau kita nak mati Mekah ke Madinah ke, yang pentingnya kita tu iman biar betul, akidah biar akidah yang sebenar. Lepas tu kuat iman akidah dengan amal ibadah. Lepas tu Tuhan matikan tempat-tempat yang mulia. Alhamdulillah. Akhir kalam pula dengan la ilaha illallah. Alhamdulillah waktunya. Cuma kita ni
Hukum zahir lah, dia orang Islam tadilah. Ya. Apa kamu kata atas ini mayat? Baik, kita jawab. Ada? Nah, mudah-mudahan dia baik. Apa kamu kata atas ini mayat? Mayat bang budak mayat ni. Baik. Tapi tak sebut gitu dah. Apa kamu kata atas ini mayat yang semayang bang pun tidak? Ada? Tak kata. Apa kamu kata atas ini mayat? Oh, kawan tu mayang pun dah. Lepas tu macam mana? Tu kita dah nak bubuh. Sama ada dia mati tu mati jahat kesudahan ke, tak boleh nak ubuh tu. Hak zahir syariat ke Allah, kalau Tuhan tak ampun beratlah dia. Berat kan ni tak semayang tu neraka. Dia mati kufur kekal neraka. Hak tu kita dah boleh nak tuju tu. Lepas tu hati masing-masing dengan Tuhan. Tapi Allah dia tak semayang. Kalau Tuhan tak ampun dosa dia, kena seksa dengan api neraka lah. Dah mati kufur ke dia, tak boleh nak kata. Ni kadang-kadang kita ni salah faham juga. Salah faham gimana? Kalaulah orang tu nak mati, lepas tu kita pergi ajar mengucap, ajar la ilaha illallah tu. Tiba-tiba dia tak turut pun kita ajar dia pakai mati lalu. Hak accident tu kan. Bila accident, ada orang berani dia pergi segera. Kalau kita tengok accident dah pergi lari. Dah tengok berat tu. Tengok berat tu kan. Nak pergi ajar mengucap. Tak ada siapa nak ajar mengucap kita rebah. Tengok darah, tengok apa, nak pergi apa nak pergi ajar mengucap. Tiba-tiba kita rebah. Orang ajar mengucap kita pula pergi kan. Bukan semua orang boleh ni. Orang lemah semangat tak boleh. Tapi kalau orang hok tu, orang hok ada orang dia jemput lalu dah. Unggal lalu dah. Pergi lalu dah. Ni orang-orang berani ni. Kita pun bisik di telinga dia. La ilaha illallah. Tak turut-turut pakai senyap mati gitu je. Allah beratnya dia. Jangan. Hak tu disunat, lepas tu kita hanya sunat je ajar tu, bukan wajib. Lepas tu macam mana? Akidah. Kalau mulut dia kata la ilaha illallah, tidak disertakan dengan akidahnya la ilaha illallah, sama je tak ada nilai agak. Tapi mudah-mudahan ni kita bubuh mudah-mudah. Mati tak mengucap la ilaha illallah berat. Mati dalam jambang. Dak molek kesudahan dia. Mati dalam jambang. Dah lah mati dah jambang. 2-3 hari baru jumpa. Dah jambang dah sekarang. 2-3 hari baru jumpa. Ini pernah berlaku ni. Dia bini dua. Ni masalah bini dua. Jadi rumah ni tak balik. Orang boleh kata balik rumah nung berapa kali. Hak jenis hak celah-celup dah tak ada pula dah. Dah rumah nung tak ada juga. Kali duduk rumah nung berapa kali. Kena-kena nu dah jambang. Nak kata kena. Kalau bini seorang tak balik, cari lalu dah tak ada dah bini lain. Dah bini ada 2 ni. Tu baru 2, kalau 3 4. Lama dah mati dia. Tak sedar-sedar pun dah bini ada 4. Allah beratnya dia mati dalam jambang, lambat pula jumpa. Tak baik tu balik kesudahan. Jangan nak ubuh gitu. Kadang-kadang berlaku kan mati dalam jambang. Duduk belajar molek-molek dia mari rasa tak sedap. Dia pergi bilik air. Kan ada kan meninggal dalam bilik air. Tapi dia mari mana saat ni tu? Mari duduk dengar. Dia rasa macam tak sedap, dia rasa macam nak muntah. Dia pergi bilik air. Lepas tu bilik air rebah. Meninggal dalam bilik air. Lepas tu kita kata Allah huduhnya dia. Huduh kan dia mari dapat belajar tu. Kita hukum zahir je. Dia orang Islam. Orang Islam ni beriman lah kita bubuk. Gitu je lah. Tapi hakikatnya masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalaulah iman duk dosa semua gini ni, bertahan dak iman kita ni. Ni dosa pula pada tiap-tiap lahzah, tiap-tiap saat. Malaikat akan catat dosa. Kenapa? Kerana tak belajar. Naik sikit je lagi. Bukan nak belajar banyak. Setakat nak tahu dalil je.
dak dalil nakli pun tak apa, dalil ayat Quran. Dalil akal pun tak apa dah. Jangan itu orang je. Sikit je. Tambah belajarnya. Tiba-tiba dia tak belajar. Berdosa dia. Berdosa kerana tak belajar ni pun. Berdosa kerana taklid ni pun. Kalau ia berakal dan selamat pendengaran. Dia buat gitu. Kalau ia berakal dan selamat pendengaran. Berakal, memanglah berakal. Kalau tak berakal tak ada hukum pula. Berakal di sini bukan makna berakal hak mukallaf tu. Berakal dengan makna orang ni boleh terima pelajaran. Bukan orang hak jenis slow. IQ dia rendah. Dia hukum berakal. Dia wajib sembahyang puasa, tapi akal dia rendah. Akal dia rendah kerana ni. Kalau kita ajar ke dia, hari ni kita ajar ke dia, Allah ada, dalil ada langit ada bumi. Faham ingat molek tu Pegang kejap Allah ada, pegang kejap Allah ada. Lama dah pegang kejap Allah ada ni dia ayat. Tapi yang ada pegang kejap Allah ada saja. Mana dalil? Dalil ke apa pula? Ada langit ada bumi. Faham tak tu? Faham. Esok tanya dia pula, terus tanya dia balik. Mana? Pegang Tuhan ada ke tak? Pegang Tuhan ada jak budak lagi. Dah dalil dia? Dalil ke apa pula? Hak ayat marah kena. Dia mai ayat ke apa? Ada langit ada bumi tu. Pulak dah. Ni apa ni? Orang yang tak terima pelajaran. Hak ni tak berdosa. Hak berdosa ni orang yang berakal dengan makna orang ni yang boleh terima pelajaran. Belajar je tidak. Berdosa lah. Dia ni dengar sama, dengar tapi apa? Luh apa ke? Yalah, faham dah ni? Faham dah. Kita kata bodoh sikit. Dia kata bodoh sangat. Bagus dia. Mana kurang cerdik. Kurang cerdik. Dia kurang cerdik. Dia jenis betul gitu je. Allah payahnya. Pakar Tuhan ada sudah lah. Dah mana dalil? Dah orang duk kata ada belaka tu. Pakar orang sudah lah. Tak boleh pakar orang gitu. Kena ada dalil sendiri. Dari ajar faham. Esok tak ingat pula. Dah pegang Tuhan ada. Royak ada. Balik asal. Balik turut orang pula dah. Royak ke dia bak dalil. Akhirnya dalil ada langit ada bumi. Tanya pula lain kali, turut orang pula dah. Royak pula dalil langit bumi, tanya pula turut orang pula dah. Ni tak ada dosa ni. Sebab apa? Sebab dia tidak dapat terima pelajaran. Hak berakal di sini maknanya dia orang cerdik, kalau belajar boleh retinya. Tapi tak belajar sampai tahap dalil, berdosalah, sah iman. Ini pandangan yang muktamad. Orang mukallid mukmin yang asi dia bagi. Mukmin yang berdosa. Jadi kata orang mukallid khilaf ulama, kata setengah kafir, itu pandangan da'i. Kata setengah mukmin yang asi. Mukmin sah iman tapi derhaka, berdosa kerana tak belajar. Walhal dia kalau belajar boleh terima pelajaran. Ini berkaitan dengan hukum orang yang pegangannya kejap, sebenar tetapi tidak ada dalil. Wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf kena mengetahui dalil bagi tiap-tiap sifat Tuhan, sifat Rasul yang kita duk pegang kejap di akidah tu. Kena ada dalil masing-masing. Kemudian dalil hak kata fardu ain ni, dalil hak rekah ke dalil hak panjang? Dalil ijmali, dalil pendek je. Hak wajib ni dalil pendek atau fardu ain. Dalil tafsili di hadapan, dalil huruf panjang, boleh huruf panjang-panjang tu fardu kifayah. Jadi kalau kata kafir pun buat munasabah je. Bak dalil ijmal, dalil rekah je. Apakah dalil ada Allah, ada langit, ada bumi? Sebab apa kata gitu? Lagi bumi asal tak ada dah. Pertama lagi bumi asal tak ada. Kalau tanya kita balik, mana dulu kita dengan langit bumi? Mana dulu ada? Kita ada dulu. Bahawa langit bumi ada. Kau kan langit bumi ada dulu tau. Lepas tu kita ada kemudian. Kita ada kemudian. Bukan kita Nabi Adam pun ada kemudian daripada langit dan bumi. Lepas tu tahu mana langit bumi asal tak ada? Tahu mana?
Tahu mana langit bumi asal tak ada? Apakah dalil langit bumi ni baharu? Ada dalil lain pula langit bumi ni baharu. Tu tak reti kita. Tu fardu kifayah. Mana kalau orang tanya kita tu terkebir-kebir kita tak nak jawab. Sedap mu kata langit bumi asal tak ada. Tahu mana langit bumi asal tak ada? Apakah dalil langit bumi tu baharu? Kena ada lain, ada dalil lain pula. Dalil atas bahawa langit bumi tu baharu. Kena. Sebab tu saya biasa sebut, waktu biasa sebutnya tak sogi langit bumi lah. Langit bumi tu dia ada dulu dah kita, payah kalau orang tanya. Lepas tu dalil ke apa? Ada Tuhan. Dalil ada misal, dalil ada bulu, dalil ada kuku. Sebab misal, bulu, kuku tak ada. Tak ada. Tengok tu tak ada kata kan. Misal kita cukup habis dah. Misal kita cukup habis dah. Bau ni jambang cukup habis dah. Lepas tu keluar pula misal. Bagi mana misal? Sebab memang tak ada. Kita cukup habis licin dah. Kuku kita kerak licin, kerak. Rapat dah kuku kita kerak. Lepas tu timbul. Bagi mana? Sebab asal tak ada. Sebab kalau kira di misal kita ni, di atas bibir kita ni, kita cukup kalau luka lah. Kalau terluka, ada tak misal dalam dagingnya? Ada tak? Ada misal dalam daging? Ni ada misal dalam pipi Ada ni bau apa? Jambang. Ada tak jambang dalam pipi Ada tak janggut dalam dagu Ada tak rambut dalam kepala Ada tak? Kalau pecah kepala, sembuh tu baik rambut, gitu. Luka kepala, Allah rambut dalam panjangnya. Ada tak rambut dalam? Tak ada. Lepas tu macam mana mari ada misal? Mari mana ada janggut? Mari mana ada rambut? Asal tak ada. Tak ada dalam daging tu. Faham tak ni? Ni macam kuku ni. Kuku itu duduk sini je. Ke kuku siapa sini? Kuku kita duduk mana? Setakat ni je. Tengok kan kau cabut kuku tu kan. Mana kuku dia? Sini je kuku dia. Lepas tu mari mana? Mari mana tubik kau panjang? Kau panjang mari mana tu? Tak ada dah daging ni. Mari mana? Tak ada jadi ada ni mari mana ni? Ada Tuhan lah tu yang buat. Tu dalil Tuhan ada. Dia mengadakan benda yang tak ada. Asalnya tak ada, ada. Tak ada, ada. Tu dalil Tuhan ada. Kalau langit bumi ni asal tak ada kita, mana dalil tu langit bumi asal tak ada? Mana dalil kata, tahu mana? Misal tak ada. Tak ada. Sebab kita cukup licin dah. Dalam daging atas bibir kita tak ada misalnya. Kemisal pakai dalam mulut. Misal ada di daging bibir ni, pakai dalam mulut misal kita ada. Lepas tu dia keluar gitu. Tak ada mari mana? Tak ada jadi ada tu mari mana? Tu dalil Tuhan ada. Tuhan yang buat ada tu. Kalau tak ada Tuhan takkan nak tubik gitu. Tuhan buatlah tu. Tiba-tiba hak atas ni ada tak tambah-tambah pun. Sebab apa gitu? Ni apa boleh? Kening. Kening bulu mata apa dak jadi panjang macam misal macam janggut, macam rambut. Kan? Sebab Tuhan buat kodok tu je. Tuhan buat kodok tu je. Tiba-tiba dia cukup. Keluar pula. Tapi kodok tu juga dia keluar. Kalau kau cukur kening, lepas dicukur sekali keluar tu dok tu. Dia jadi panjang daripada bawah atas sampai bawah, daripada atas sampai bawah. Dicukur gitu. Kan cukur habis licin. Jadi macam tu sami licin. Keluar ke tak balik keluar. Setakat mana dia keluar? Setakat panjang ni juga. Dah sampai mana jadi gitu tu. Tersusung seumpama tu mesti ada Tuhan. Tuhan yang kuasa tu. Hak nak panjang dia panjang, hak nak buat korda pendek tu dia buat korda pendek tu. Cukur kening, Tuhan buat tubik pula. Tapi panjang mana? Korda tu je hak Tuhan nak. Tuhan buat jadinya. Ni. Ni dalil kata Tuhan ada, Tuhan kuasa. Tak payah pergi jauh-jauh lah langit bumi tu. Hak dekat dengan kita. Kan? Sikit tu je dalilnya. Tapi kalau tak ada dalil kata setengah pandang kata kafir pun mana munasabah lah. Mana dalil ringkas sahaja. Mana kalau orang tekan tak jawab balik, tak ada apa-apa.
Dalil tafsili, dalil yang terperinci, hukumnya adalah fardu kifayah. Wallahu a'lam. Ya ke dok ni? Cukur kening ditumbuh balik tau. Ha? Cerita ni ya ke dok? Kalau cukur kening dia tak tumbuh tau. Ha? Kan ada tak mocik-mocik zaman gitu awak jenis jangok ada tak? Tanya bertanya mocik-mocik. Mak haji zaman muda jangok mana tahu. Jangok kening ni. Kening apa ni? Halus siap. Tumbuh semula kan? Tumbuh semula. Tuan buat tumbuh balik tu. Tapi tumbuh balik pun tuan buat tumbuh tu bukti sama macam hak kening asal tau. Ha? Ni cerita-cerita kena-kena tak betul. Jangan cukur kening. Cukur ni tak tumbuh tau. Dah mana kita tahu. Ni ditumbuh. Tapi tumbuh pun dia akan berhenti kodah Tuhan nak. Tuhan nak buat kodah mana? Ni ada Tuhan, kuasanya Tuhan. Tuhan buat tu susun comel je Tuhan buat. Ya, susun comel je Tuhan buat. Mana Tuhan buat tumbuh pula tumbuh tempat yang sama je. Kalau Tuhan buat misal tu sekali duduk sini, sekali duduk pipi, sekali duduk hidup, orang dia gamuk. Susah kita nak kejar ke dia. Tapi Tuhan tu tumbuh tempat yang sama je.